Tajudin dipecat dari MT UMNO. Hadi dakwa hanya si jahil cakap Ismail Perdana Menteri paling lemah. Tiba-tiba PAS U-turn, gesa PRU15 diadakan segera. Tajudin dipecat, sebenarnya satu amaran. Bersatu gila kedudukan, Ismail digesa abaikan bersatu. Sebabnya saya kata kena tanya diri beliau sendiri. Apa kenyataan yang telah beliau buat? Apakah bahan-bahan ucapan beliau atau ceramah-ceramah ataupun bahan-bahan yang telah beliau nyatakan dalam mesyuarat-mesyuarat tertutup? Tanya beliau sendiri. Tajudin Abdul Rahman digugurkan sebagai ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO kerana melanggar keputusan parti, kata Presiden parti itu Ahmad Zaid Habidi. Bagaimanapun Zahid yang juga ahli Parlimen Bagan Datuk tidak menyatakan kesalahan yang dilakukan Tajudin. Dia sebaliknya meminta pemberita bertanya sendiri kepada ahli Parlimen pasti salah itu. Saya fikir tanyalah dia sendiri, itu yang sebaiknya. Tidak adil jika saya beritahu umum. Tentunya dia tahu apa yang dilakukan, apa kenyataan yang telah dibuat, apa bahan-bahan ucapan atau ceramah-ceramah atau bahan-bahan yang dinyatakan dalam mesyuarat tertutup. Tanya dia sendiri, katanya ketika ditemui pemberita selepas merasmikan Karnival Kerjaya Barisan Nasional Youth Job Fair Aspirasi Anjuran Pemuda Barisan Nasional di Kuala Lumpur. Semalam media melaporkan Tajudin dipecat daripada jawatan MKT UMNO menerusi surat bertarikh 21 Jun lalu yang ditandatangani Setiausaha Agong Ahmad Maslan. Tajudin ketika dihubungi meminta Malaysia Kini agar bertanya kepada pucuk pimpinan UMNO berhubung sebab pemecatannya. Sementara itu ditanya sama ada Tajudin boleh merayu, Ahmad Zahid berkata sebagai ahli MKT yang dilantik tiada mekanisme untuk berbuat demikian. Katanya sebagai ahli MKT parti, Tajudin sepatutnya akur dengan segala keputusan yang telah dibuat parti. Kuasa pelantikan MKT ikut perlembagaan adalah kuasa Presiden parti. Saya berpendirian bahawa mana-mana ahli MKT seharusnya mematuhi arahan dan ketetapan parti. Suatu ketetapan harus dipatuhi. Kita boleh berbeza pendapat di dalam perbincangan atau mesyuarat. Tetapi jika sesuatu keputusan itu dibuat, keputusan itu adalah keputusan parti, katanya lagi. Sementara itu, seorang ahli MKT UMNO yang enggan namanya didedahkan berkata tiada kemelut dalaman parti berkait dengan penamatan jawatan Tajudin sebagai ahli MKT UMNO. Sebaliknya, keputusan diambil sebagai persiapan untuk menghadapi PRU15 bagi merangka strategi mencipta kemenangan. Tak ada masalah dalaman parti. Tajudin akan dilantik sebagai duta besar dan UMNO dalam persiapan menghadapi PRU15. Selepas ini dia, iaitu Tajudin, akan lebih banyak berada di luar negara, sedangkan kita dalam persiapan untuk menghadapi PRU15. Jadi pasti susah untuk dia selalu bersama jika ada mesyuarat ataupun perbincangan, katanya kepada Malaysia Kini. Ketika pemimpin UMNO sendiri mengkritik Perdana Menteri daripada parti mereka, Presiden PAS Abdul Hadi Awang hari ini tampil mempertahankan Ismail Sabri. Tak betul tu, itu salah, kata Hadi ketika menjawab soalan pemberita. Sementara itu, Hadi berkata, masalah negara tidak boleh dibebankan atas bahu Perdana Menteri seorang. Dia berkata Ismail berjaya menyelesaikan banyak masalah walaupun ketika berdepan suasana mencabar termasuk COVID-19 dan inflasi yang melanda seluruh dunia. Orang cakap tu orang tak reti, tak tahu. Orang yang jahil politik, katanya. Timbalan Pengerusi UMNO Johor, Nur Jazlan Muhammad kemarin menggelar Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri UMNO paling lemah dalam sejarah negara kerana masih belum memutuskan pengganti Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi Zuraida Kamarudin. Jazlan berkata Zuraida keluar bersatu parti pendukung kerajaan lebih 2 minggu tetapi masih berada dalam kabinet. Pemimpin UMNO dah bersatu masing-masing menuntut kerusi berkenaan. Bagaimanapun tidak semua pemimpin UMNO bersetuju dengan kritikan itu. Setakat ini Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin dan Naib Presiden UMNO Mazzik Khalid antara yang tidak setuju dengan cara kritikan itu dibuat. Sementara itu, Hadi juga berkata Ismail menunjukkan pencapaian terbaik dalam keadaan yang mencabar. Dia bagaimanapun berkata pemimpin nombor satu negara itu banyak memikul bebanan peninggalan kerajaan dulu. Silap mereka kena baiki balik, dakwanya. Presiden PAS Abdul Hadi Awang berkata pilihan raya umum ke-15 perlu diadakan segera jika mahu membina kekuatan dalam kerajaan dan mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap kepimpinan negara. Bagaimanapun ahli parlimen Marang itu berkata ia perlu mengambil kira keadaan dan persediaan jika mahu melaksanakan PRU. Memang pada dasarnya kita bersetuju PRU diadakan apabila habis penggal, tetapi kalau dalam keadaan memerlukan untuk membina kekuatan dalam kerajaan, ia perlu disegerakan. Perlu tengok keadaan dan kena ada persediaan. Kalau tiada persediaan, tidak boleh buat pilihan raya. Katanya menurut
menurut laporan Berita Harian. Media sebelum ini melaporkan PAS menolak gesaan supaya PRU15 diadakan dalam tempoh terdekat bukan disebabkan bimbang parti itu akan tewas. Hadi dipetik berkata saranan agar PRU15 diadakan apabila tempoh Penggar Parlimen ke-14 berakhir adalah bagi membolehkan kerajaan memberi tumpuan dalam menyelesaikan pelbagai masalah yang dihadapi rakyat. Beliau menegaskan PAS bukan gila kuasa kerana menolak PRU15 diadakan dalam tempoh terdekat. Sementara itu, ketika ditanya cadangan sesetengah pihak dalam PAS supaya parti berkenaan menggunakan logo sendiri pada PRU15, Hadi berkata setakat ini parti itu masih menggunakan lambang Perikatan Nasional. Itu cadangan pandangan peribadi dan hingga hari ini kita masih memakai simbol Perikatan Nasional, katanya. Pengguguran Tajuddin Abdul Rahman daripada Majlis Kerja Tertinggi UMNO menjadi amaran kepada Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob dan mereka yang sealiran dengannya, kata seorang penganalisis. Ahmad Fauzi Abdul Hamid daripada Universiti Sains Malaysia berkata, langkah itu dimaksudkan sebagai mesej yang jelas mengenai siapa yang membuat keputusan dalam UMNO. Tajuddin dikatakan pro-Ismail yang menurut Fauzi, hakikat itu menjadi lebih jelas susulan pelantikannya sebagai duta ke Indonesia. Jika pilihan raya umum ke-15 terus ditangguhkan, mereka berisiko digugurkan daripada senarai calon yang memerlukan kelulusan Zahid, kata Fauzi kepada FMT merujuk kepada Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi. Zahid sebelum ini menggesa PRU15 diadakan secepat mungkin. Fauzi berkata pengguguran Tajuddin menyokong spekulasi bahawa wujud perpecahan serius dalam kepimpinan UMNO. Satu lagi sumber yang mengesahkan pengguguran Tajuddin juga bersetuju dengan Fauzi bahawa ia adalah tembakan amaran yang dimaksudkan untuk mereka yang sealiran dengan Ismail dalam MKT. Perang telah bermula, katanya. Pengguguran Tajuddin daripada MKT terbongkar menerusi surat tular di media sosial yang dilihat FMT. Presiden melalui surat itu menamatkan pelantikan Datuk Seri Tajuddin sebagai ahli MKT UMNO. Menurut surat bertarikh 21 Jun itu, Oh Isun daripada Institut Hal Ehwal Antarabangsa Singapura berkata ini akan memberi gambaran seolah-olah Tajuddin tidak disenangi oleh kumpulan arus perdana dalam UMNO, maka keahliannya dalam MKT ditamatkan. Seorang pemimpin UMNO menyarankan supaya Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin hanya menemui Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob bagi membincangkan isu ekonomi, bukannya jawatan menteri. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Puan Zarkashi berkata, sekiranya Muhyiddin lebih berminat membincangkan jawatan menteri, maka adalah lebih baik beliau meletakkan jawatan sebagai pengerusi Majlis Pemulihan Negara. Pada saya, sewajarnya Perdana Menteri tak perlu layan desakan Muhyiddin untuk jumpa. Kalau nak jumpa bincang ekonomi kerana beliau pengerusi MPN, tidak apa. Kalau sebab jawatan, pada saya lebih baik letak jawatan MPN dan beri kepada orang lain jawatan itu, katanya kepada FMT. Semalam, Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wan Jan menggesa Ismail mengambil serius hasrat Muhyiddin untuk menemuinya berhubung kedudukan Zuraidah Kamaruddin dalam Jemaah Menteri. Katanya Presiden Bersatu itu telah menunggu lebih 2 minggu untuk bertemu Ismail bagi menyerahkan nama individu yang akan menggantikan Zuraidah sebagai Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi mengikut kuota parti. Dalam pada itu, Puan berkata pertemuan Muhyiddin dengan Ismail bagi membincangkan kedudukan Zuraidah itu bukanlah penting. Malah tegasnya Perdana Menteri mempunyai hak prerogatif untuk melantik mana-mana individu ke dalam Jemaah Menteri. Maka dia tak perlu jumpa sesiapa pun untuk membuat keputusan, termasuk bila dia nak lantik, siapa dia nak lantik dan daripada parti mana dia nak lantik. Sebab itu dia tak perlu tergesa-gesa jumpa Muhyiddin, katanya. Tambah Puan, Bersatu sebenarnya menunjukkan parti itu sendiri sebenarnya kemaruk mengejar jawatan, gilakan kedudukan, katanya. Puan juga berkata seeloknya jawatan Zuraidah itu diberikan kepada pemimpin UMNO bagi memantapkan barisan Jemaah Menteri sedia ada. Selasa lepas, Muhyiddin berkata beliau sudah menunggu terlalu lama untuk berjumpa Ismail. Zuraidah dilantik menganggotai Jemaah Menteri pada 27 Ogos 2021 ketika bersama Bersatu sebelum keluar parti itu hujung bulan lepas untuk menyertai Parti Bangsa Malaysia.